Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Pertamanya, mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izin kurnianya kita dapat sambung kuliah kita pada petang ini seperti mana yang kita rancangkan, insya-Allah. Dan pada pertemuan kali ini, iaitu pada siri yang kelima, hari ini kita telah sampai pada sifat yang ke-8, sifat yang ke-8. Kita dah baca ciri-ciri keistimewaan Nabi SAW pada siri yang lepas berkaitan dengan ciri-ciri keistimewaannya. Ciri pertama ciri keistimewaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran Karim. Jadi ciri pertama Allah sifatkan dengan ubudiyah. Ciri yang kedua Allah sebutkan Nabi dengan khuluqun azim. Yang ketiga Allah sifatkan Nabi SAW dengan sifat ra'fah dan rahmah. Ciri yang keempat Allah sifatkan Nabi dengan as-sirajul munir, iaitu lampu yang menerangi. Ciri yang kelima Allah sifatkan Nabi sebagai satu pemberian ataupun anugerah kepada umat Islam, pada kaum mukminin. Ciri yang keenam Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan Nabi sebagai khataman nabiyyin, penutup segala nabi dan rasul. Ciri yang ketujuh yang kita bacakan pada minggu lepas, Allah terangkan bahawa Allah telah memberikan nikmat yang besar kepada Nabi SAW, iaitu 3 nikmat utama. Dilapangkan dada Nabi SAW, diampunkan dosa atau dibuangkan bebanan daripada belakangnya, dan Allah angkat nama baik Nabi SAW. Ini adalah 7 ciri yang telah kita bincangkan. Hari ini kita masuk pada ciri yang ke-8 atau sifat keistimewaan yang ke-8 yang Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan Rasulullah SAW dengannya. Yang ke-8, Allah dan para malaikat berselawat kepada Rasulullah SAW. Bagi siapa yang selalu golongan lelaki yang selalu ke masjid Jumaat di kalangan kaum muslimin, kita selalu dengar khatib membacakan ayat ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya, serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya, iaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala
yang paling utama di sini, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Allah perintahkan kita berselawat, ada satu sifat yang kita bincangkan di sini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala muliakan Nabi dengan Allah beritahu kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikatnya telah pun berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Allah beritahu, artinya Allah sifatkan dan Allah terangkan kepada kita semua bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini berbentuk berita. Dalam ayat ini part pertama berita, pemberitahuan. Allah kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Part yang kedua adalah perintah. Allah kata ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah ke atasnya dan berilah salam kepadanya dengan sebaik-baik penghormatan. Okey, jadi di sini ada berita dan ada perintah. Dengan berita dan perintah ini, kedua-dua berita dan perintah mengandungi sifat kemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Allah beritahu bahawa Allah sendiri dan malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan bincangkan sebentar lagi apa erti, apa makna yang dikatakan bahawa Allah berselawat dan malaikat berselawat. Kemudian Allah kata wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah dan sampaikanlah salam. Dan ini adalah hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama bincangkan pada ayat ni, bila Allah kata ya ayyuhalladzina amanu sallu artinya berselawatlah, ini perintah pada hukum asalnya wajib. Jadi apakah hukum berselawat dan berselawat dan membacakan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau ikutkan pada kaedah asal, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Namun bila kita rujuk kepada nas-nas syarak, kita dapati bahawa hukum berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setengah keadaan jadi wajib, setengah keadaan jadi sunat. Dan sunat itu adalah sunat muakkad. Jadi hukum berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam beredar pada dua hukum, sama ada wajib ataupun sunat muakkad. Wajib ketika kita tahiyat, kita bacaan tahiyat wajib ikut mazhab Syafi'i, dan ikut mazhab Hambali berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar wajib, malah ianya rukun. Artinya kalau orang solat kemudian dia tidak berselawat, artinya dia tak sah. Solat tak sah dan tak sempurna. Solat dia tak sah. Maksudnya kalau dia tinggal selawat betul dia bagi salam, dia kena dia baru sedar. Rupanya dia tinggalkan solat. Dia perlu bangun tambah satu rakaat. Kalau memang betul-betul dia tinggalkan. Kalau betul-betul dia tinggalkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukum berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beredar antara hukum wajib dan hukum sunat, dan sunat itulah sunat muakkad. Dan bertambah takkid, itu bertambah makin dituntut apabila disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu disunatkan kepada kita untuk membacakan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita pergi perbincangan lebih jauh yang tercatat dalam nota ni, ada perbincangan. Apa hukumnya kalau kita hanya baca Allahumma salli ala Muhammad tanpa kita sebut wa ala ali, tanpa sebut wasallam. Kita sebut sallallahu ala Muhammad. Kita tak kata sallallahu ala Muhammad, kita sebut wasallim. Biasa kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi ada salli, salim. Ada dua. Allah perintahkan kat sini dalam ayat ni, Allah perintahkan dua benda. Satu, kita bacakan salam. Yang kedua, yang pertama sekali kita bacakan selawat, dan yang kedua kita bacakan salam. Ini tuntutan yang sempurna. Jadi selawat yang sempurna sifatnya adalah bila kita tunaikan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bila kita dengar nama Nabi disebutkan,
Jadi kita sebut bila orang kata telah datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena jawab sallallahu alaihi wasallam. Dua-dua kena sebut sallallahu alaihi, ini berarti selawat, wasallam iaitu taslim. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan kita, yang perintahkan dengan ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Manakala hak nabi-nabi yang lain, dari segi hak, mana hak yang sempurna untuk nabi-nabi yang lain, kalau kita bacakan cukup kita kata alaihimussalam, hak yang sempurna. Bila kita Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Adam alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi dikira sempurna, tak dikira ada tidak ada khilaf di kalangan ulama bahawa kalau kita tak baca salam gitu dikatakan kurang. Tapi kalau kita hanya baca selawat tanpa salam atau hanya bacakan salam tanpa selawat kepada Nabi SAW, ada perbincangan ulama. Al-Imam Nawawi rahimahullah cenderung kepada hukumnya makruh. Makruh macam mana kalau kita selawat, kemudian kita hanya baca selawat tanpa baca wasallim. Atau kita sallallahu alaihi tanpa nyebut sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah berpandangan bahawa ianya tidak makruh. Dia hanya jadi makruh apabila ianya dilakukan secara berterusan. Iaitu ada orang hanya baca selawat secara berterusan Allahumma salli ala Muhammad tanpa sebut wasallim secara dalam hidup dia memang begitulah keadaannya. Ataupun orang hanya baca Allahumma sallim ala Sayyidina Muhammad. Jadi dia tak baca sallallahu. Jadi makruh ikut pandangan Ibn Hajar. Yang penting hak Nabi sama ada hukumnya kalau kita sebutkan selawat sahaja atau salam sahaja, mana kita sebut adakah dia boleh atau tidak, ulama khilaf. Yang penting haknya itu tak sempurna. Kita nak tunaikan hak Nabi SAW perlu adanya sallallahu alaihi wasallam. Kecuali pada selawat-selawat yang ada dalil. Mana setengah perkataan Nabi memang ajarkan pada kita selawat yang dibacakan, kita baca selawat pada Nabi tanpa disebutkan taslim. Pada setengah keadaan. Bila ada dalil selawat yang khusus, lafaz yang khusus, ada dalilnya kita baca Allahumma salli ala, contoh kita baca ketika satu hari Ka'ab bin Ujrah datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata ya Rasulullah, kaifa salatu alaikum ahlal bait, fa inna Allah qad 'allamana kaifa nusallimu alaikum. Qala qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dalam lafaz ni tidak disebutkan salam. Tak ada sebut wasallim. Yang ada salli ala Muhammad dan kemudian ada wa barik ala Muhammad. Jadi dalam lafaz ni hanya sebut Allahumma salli ala Muhammad dan wa barik ala Muhammad. Jadi selawat dan barakah, tapi tak disebutkan salam. Tak disebutkan salam kat sini. Jadi kalau lafaz yang warid begini secara khusus berkaitan dengan bacaan selawat yang dah ditetapkan dengan dalil, jadi tak jadi perbincangan. Ulama sebutkan illah. Ada yang kata kenapa dalam bacaan selawat Ibrahimiyah dengan riwayat ini tanpa sebut taslim, tak ada sebut wasallim, sebab sahabat tanya, Ka'ab bin Ujrah tanya dengan lafaz innallaha qad 'allamana kaifa nusallimu alaikum. Allah dah ajarkan pada kami cara untuk bertaslim pada kamu. Artinya tinggal Nabi ajarkan sekarang, mereka nak tanyakan cara berselawat. Sebab tu Nabi ajarkan selawat kepada Sayyidina Ka'ab bin Ujrah dan juga sahabat-sahabat yang lain. Okey. Kembali pada tajuk. Tajuk kita, Nabi SAW seorang Rasul yang mulia yang Allah beritahu kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berselawat dan juga malaikat-malaikat berselawat kepada Nabi SAW dan Allah perintah kita dengan selawat dan taslim. Dan hak Nabi itu mesti digabungkan antara selawat dan taslim dan inilah dia yang paling sempurna. Untuk Nabi-Nabi yang lain, kita boleh baca alaihi salam. Kenapa begitu? Kita baca alaihi salam, alaihi salam. Sebab uslub Quran begitu. Quran ajar kita kul hamdulillahi wa salamun ala ibadihi wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa salamun alal mursalin, dan salam ke atas
rasul-rasul yang diutuskan. Jadi Quran hanya sebut salamun. Atau Allah kata qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi allazina istafa, surah An-Naml. Dan katakan alhamdulillah dan salam ke atas hamba-hambamu yang dipilih, iaitu di kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul. Sebagaimana Allah sebut secara bila Allah sebut tentang Nuh dan surah Saffat, Allah kata salamun ala nuhin fil alamin. Salamun ala nuhin fil alamin tanpa disebutkan as-salah. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah sebut salamun ala Ibrahim dalam surah Saffat juga. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam, bila Allah ceritakan tentang kisah Musa dan Harun, Allah kata salamun ala Musa wa Harun tanpa lafaz salam. Begitu juga kepada Nabi Ilyas, salamun ala Ilyasin. Salamun ala Ilyasin. Jadi secara oleh itu menjadi uruf ulama, tatkala mereka jumpa disebutkan nama Nabi SAW, mereka akan baca sallallahu alaihi wasallam secara sempurna sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila mereka dengar nama nabi-nabi yang lain, mereka baca salam alaihi salam, kalau ramai alaihimus salam, kalau dua orang alaihimus salam, seperti mana yang kita ketahui. Dan ini dikira hak itu sempurna bila ditunaikan apa yang disebutkan tadi. Jadi Nabi haknya hanya sempurna bila kita baca sallallahu alaihi wasallam, manakala hak-hak Nabi yang lain dibacakan salamun alaihimus salam atau alaihi salam. Soalan seterusnya, boleh ke kalau kita nak sebutkan nama Nabi Nuh, kita kata Nabi Nuh sallallahu alaihi wasallam, atau Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebut, kalau biasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang lain alaihi salam atau alaihi salam. Tapi soalan seterusnya, boleh tak kita gabungkan sallallahu alaihi wasallam kepada nabi-nabi yang lain selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adakah jatuh hukum jadi bid'ah ke atau jadi salah ke sebagainya? Jawapannya tidak. Nabi-nabi yang lain kita juga boleh bacakan dengan kepada mereka, doakan untuk mereka dengan sallallahu alaihi wasallam. Diharuskan dengan baca sallallahu alaihi wasallam, tidak salah. Namun hak mereka tertunai, cukup dikatakan tertunai apabila kita baca alaihi musallam atau alaihi salam. Dalilnya mana? Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh dalam satu hadis Utbah, hadis Sayyidina Utbah bin Nudur. Mereka berkata bahawa kami pada satu hari kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi baca surah Tasin, sehingga Nabi baca surah ini sampai pada kisah Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi bila sampai kisah Nabi Musa, apa Nabi kata? Nabi sebut inna Musa sallallahu alaihi wasallam ajara nafsahu thamani sinin. Sesungguhnya Musa alaihissalam mengambil upah atau mensyaratkan kepada dirinya untuk bekerja dengan Nabi Syuaib ataupun lelaki soleh yang berada di Madian. Sampai kisah Nabi Musa, Nabi kata inna Musa sallallahu alaihi wasallam. Dalam lafaz hadis Utbah bin Nudur ini, bin Nuddar, Nabi sudah beritahu bahawa Musa bila Nabi sebut Musa, Nabi bacakan sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam hadis yang beberapa hadis yang lain, ketika Nabi SAW pergi ke Mekah, Nabi lalu di satu wadi, di satu tempat. Wadi ini mata air, tempat mengalirkan air lah. Kalau kat Malaysia ni, kat tempat kita ada sungai. Jadi sungai itu itulah tempat sumber air dan dia memang berair sepanjang tahun. Wadi ini tempat mengalirkan sungai, tapi wadi ini hanya ada air ketika hujan. Habis hujan dia hanya takung, dia tahan air di beberapa tempat. Itu nama wadi. Jadi, Nabi SAW lalu di satu wadi. Ketika Nabi SAW sampai ke Mekah, Nabi sampai ke Mekah, sampai ke wadi, Nabi tanya, "Ayy wadin hadza?" Wadi apa ni? Maka sahabat beritahu, ni nama dia qalu Wadil Azraq. Wadi nama dia Wadil Azraq, wadi biru. Wadi nama dia Wadil Azraq. Nabi kata seolah-olah ka'anni anzuru ila Musa sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah aku nampak Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dengan Nabi Musa.
Fadzakara min tuli sya'rihi syai'an. Nabi beritahu, Nabi nampak, Allah perlihatkan. Jadi Allah beritahu pada Nabi, bila sampai ke situ, Allah perlihatkan pada Nabi SAW seolah-olah Nabi Musa sedang lalu kat situ, pergi ke Mekah sama sambut haji. Jadi dan sedang bertarbiyah. Ini antara peristiwa-peristiwa Allah perlihatkan kepada Nabi SAW bagaimana Nabi-Nabi dahulu juga pergi ke haji. Yang penting fokus kita ialah pada kalimah ka'anni anzuru ila Musa sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah aku memandang dan melihat Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi hak Nabi sallallahu alaihi wasallam tertunai bila kita baca sallallahu alaihi wasallam. Hak nabi-nabi yang lain tertunai apabila kita baca alaihimussalam atau alaihissalam. Namun adakah boleh kita hanya baca Allahumma salli ala Muhammad tanpa wasallim, atau hanya baca Allahumma sallim ala Muhammad tanpa baca salli, tanpa baca selawat? Khilaf ulama, ada kata boleh, ada kata makruh, ada kata harus. Yang kata makruh Imam Nawawi dan Imam Ibn Hajar rahimahullah. Dan yang kata boleh ataupun harus, mereka berhujah dengan riwayat hadis Ibrahimiyah. Manakala hukum menggabungkan ataupun menyebutkan sallallahu alaihi wasallam kepada nabi-nabi yang lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hukumnya adalah harus dibenarkan, malah ianya antara doa yang sempurna. Cuma hak mereka dikatakan tertunai apabila kita membacakan hanya pada mereka Allah alaihimussalam atau alaihimussalam. Okey. Menurut Ibnu Katsir, ini kembali kepada ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Apa maksud kata Ibnu Katsir? Maksud dari ayat ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada hamba-Nya tentang kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedudukan hamba-Nya dan nabinya. Selalu disebutkan kedudukan hamba-Nya dan nabinya. Kenapa hamba-Nya dan nabinya? Sebab kita dah tahu pada awal kita dah tahu dari awal bahawa Allah mendahulukan kalimah hamba sebelum nabi, kerana sifat kehambaan itulah asas kepada ittiba' kita. Kita ikut nabi pada sifat penghambaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala sifat kenabian itu merupakan sifat pengkhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Katsir, maksud ayat ini, itu ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat kepada nabi. Maksudnya apa? Maksud ayat ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada hamba-hambanya tentang kedudukan hambanya, tentang kedudukan hambanya dan nabinya di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Kat sini fokusnya. Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah mulakan dengan kalimah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi? Tujuannya Allah nak beritahu bahawa Nabi Muhammad ni sangat tinggi kedudukannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala ceritakan bahawa Allah sendiri dan Rasul sendiri dan malaikat-malaikat sendiri berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita bincang. Tapi Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Allah Subhanahu wa taala memuji, iaitu Allah memujinya di sisi para malaikat al-muqarrabin. Jadi Ibnu Katsir cenderung pada makna memujinya. Erti selawat itu adalah Allah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi malaikat al-muqarrabin. Malaikat al-muqarrabin adalah antara malaikat-malaikat yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat yang dikategorikan sebagai malaikat al-muqarrabin. Yang sesungguhnya para malaikat pun berselawat kepadanya. Okey, ini kata Ibnu Katsir. Apa makna Allah berselawat? Kita tengok pada nota ni ada 4 makna. 4 makna yang dikemukakan oleh ulama-ulama. Jadi ada 4 makna. Antara makna ni, adakah kita boleh terima semua sekali, atau kita terima salah satu daripadanya, atau kita mengatakan bahawa ada makna yang lain yang boleh menggabungkan antara semua makna. Kaul pertama,
Bila kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, malaikat dan Allah berselawat pada nabi, apa erti Allah berselawat? Kalau erti kita selawat mudah, kita tahu. Kita berselawat, kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita doakan, kita bacakan doa atau bacakan selawat. Tapi kata Allah berselawat, adakah Allah Subhanahu wa taala berselawat pada nabi artinya Allah baca Allahumma salli ala Muhammad? Tidak. Dan semua ijma' ulama kata bukan itu maksudnya. Bukan maksud Allah baca Allahumma salli ala Muhammad. Maksudnya apa? Tak lari pada 4 kaul ni. Kaul pertama, selawat artinya yang selawat adalah rahmatuhu, rahmatnya. Arti Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada nabi artinya Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya. Ini adalah pandangan Al-Imam Al-Mubarrad Ibn Atiyah dan dipilih oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Jadi makna pertama artinya Allahumma salli ala Allah ya Allah ya Tuhanku, kalau kita baca selawat Allahumma salli ala Muhammad ya Allah ya Tuhanku, berselawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau berselawat kepada Muhammad, artinya apa? Kita minta ya Allah ya Tuhanku, limpahkanlah rahmatmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya rahmat. Ini pandangan pertama dikemukakan oleh ulama-ulama yang disebutkan tadi, seperti mana yang disebutkan kitab Asy-Syafa, yang dan disebutkan juga oleh dalam tafsir Qurtubi. Ini kecenderungan Imam Qurtubi terhadap pandangan ini. Makna yang kedua, iaitu bila kita Allah berselawat pada Nabi, artinya apa? Makna yang kedua, maknanya ialah Allah berselawat, artinya Allah mengampunkannya. Iaitu maghfirah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, artinya Allah berselawat pada Nabi, artinya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ampunkan. Okey. Ketiga ialah pandangan yang disebutkan oleh Abul Aliyah. Beliau berkata, Allah berselawat kepada Nabi artinya Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pujian Allah ke atasnya di sisi malaikat. Dia Allah sebut, Allah puji dari semaka terusan Allah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya berselawat. Jadi kita kata Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah ya Tuhan, pujilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, angkatlah kedudukannya, pujilah dia di sisi malaikat. Ini adalah pandangan Al-Imam Abul Aliyah. Dan pandangan yang keempat, arti Allah berselawat ialah Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan. Berkatkanlah, barakah. Ini pandangan siapa? Pandangan Ibnu Abbas, At-Tabari dan Ibnu Hajar. Antara 4 kaul ni, yang mana lebih tepat? Ibnu Katsir rahimahullah, Ibnu Qayyim rahimahullah cenderung kepada nombor 3. Dan inilah pandangan yang paling kuat. Mereka kata makna yang ketiga adalah makna yang paling sempurna, dan termasuk pada makna tersebut ialah termasuk pada nombor 3 adalah yang nombor 4. Kerana al-barakah, maksud kata yubarik, dia kata Allahumma salli ala Muhammad atau innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, artinya yubarik 'alan nabi. Makna yubarik dalam bahasa Arab boleh bererti pujian. Jadi sana memuji, Allah puji Nabi itu juga selawat. Okey. Nah, Allah yubarik memberikan memberikan kata-kata barakah atau menyampaikan barakah juga, artinya memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia terkandung dalam pandangan ketiga. Terkandung dalam kaul yang ketiga. Jadi kenapa begitu? Pasti ada tarjihnya. Pasti ada sebabnya. Cuma sebelum saya pergi pada sebab, kenapa? Apakah makna kenapakah Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir cenderung kepada pandangan ketiga? Kita pergi kepada makna malaikat pula. Kalau Allah berselawat pada Nabi,
Artinya ada empat erti, dan Ibnu Qayyim cenderung kepada pandangan yang ketiga dalam kitab beliau Jala'ul Afham. Bagi siapa yang nak faham tentang selawat betul-betul, baca kitab Jala'ul Afham oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau terangkan secara detail bab berkaitan dengan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Apa erti malaikat berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tadi Allah berselawat. Dia pendapat tadi adalah pendapat yang mana daripada kelompok yang sama. Kalau kalau Imam Qurtubi pada pandangan pertama mengatakan bahawa Allah berselawat kepada Nabi, bererti Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan rahmat atau limpahkan rahmat. Pada ayat yang sama, makna malaikat berselawat pada Nabi artinya malaikat mendoakan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mendoakan rahmat. Jadi pandangan yang kedua, manakala pandangan kedua yang dikemukakan Imam Muqatil bahawa erti Allah berselawat adalah Allah mengampunkan. Jadi kalau malaikat berselawat artinya apa? Malaikat meminta keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ayat yang kita maknakan, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat pada Nabi, syarahnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menimpahkan rahmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan malaikat mendoakan rahmat kepada mendoakan rahmat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala pandangan yang kedua kata sesungguhnya Allah Subhanahu mengampunkan dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan malaikat sentiasa meminta ampun untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang dikemukakan, dan makna yang ketiga iaitu doa. Doa artinya sama makna dengan makna pertama, tapi dikembali kepada kaul yang kata Allah memuji. Artinya Allah berselawat, artinya Allah Subhanahu wa taala memuji. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala sentiasa melimpahkan pujiannya atau menambahkan pujiannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pandangan yang keempat iaitu pendapat keberkatan, maknanya malaikat mendoakan keberkatan. Jadi kebanyakan pandangan kalau kita tengok balik tentang bab doa malaikat, dan kalau yang berselawat tu malaikat dan manusia, maknanya berdoa. Kebanyakan berdoa. Kalau kita tengok balik pada makna selawat ni, sama ada pandangan pertama, pandangan kedua istighfar, artinya berdoa supaya diampunkan. Jadi malaikat berselawat dan malaikat berdoa. Yang fokus perbincangan kita nak tahu makna ni adalah kembali kepada makna Allah berselawat. Sebab itulah kalau nak bincangkan malaikat berselawat tak banyak khilaf, kerana semua sekali kembali pada makna doa. Namun makna Allah berselawat di situ berlakunya khilaf. Ibnu Qayyim rahimahullah ketika membincangkan tentang qaul ini, ketika membincangkan tentang qaul berkaitan dengan selawat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita tengok apa Ibnu Qayyim sebut. Ibnu Qayyim dalam kitab Jala'ul Afham telah melemahkan pandangan yang pertama dan pendapat yang kedua dengan mengemukakan 15 sebab. Jadi Ibnu Qayyim kata pandangan pertama yang kata Allah berselawat artinya Allah limpahkan rahmat, dan Allah berselawat berarti Allah mengampunkan dosa. Kata Ibnu Qayyim pandangan ini, kaul ini lemah. Lemah artinya tidak sesuai dengan konteks ayat ini. Beliau tidak menafikan bahawa Allah SWT mengampunkan dosa dan tak menafikan bahawa Allah SWT memberikan rahmat. Tapi dalam konteks ayat ini beliau kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kata beliau itu adalah dikatakan selawat kat sini maknanya rahmat dan juga pengampunan dosa, itu adalah pandangan yang lemah. Kenapa? Beliau memberikan alasan. Antara alasan yang beliau berikan, beliau bawakan ayat ni. Ayat yang ada di skrin kita sekarang, beliau bawakan ayat. Okay. Allah berfirman dalam surah Baqarah, kata alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Allah cerita tentang وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Orang-orang yang ketika ditimpa musibah mereka baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, orang yang sabar tadi. Jadi Allah kata ulaika alaihim, bagi orang sabar tadi, ke atas mereka salawatum mir rabbihim wa rahmah. Allah akan limpahkan selawat dan rahmah. Jadi kalau kata selawat tu sama dengan makna rahmah, artinya ayat ni Allah ulangkan dua benda yang sama. Jadi Allah ulangkan dua benda sama. Allah kata selawat dan rahmat. Selawat dan rahmat. Dua-duanya makna rahmat. Jadi artinya pengulangan pada ayat ini tidak ada makna. Kalau selawat artinya rahmat. Jadi kata Ibn Qayyim, mesti makna selawat tu lain, makna rahmat lain. Jadi tak boleh kita nak maknakan dengan rahmat sebab ada ayat Quran yang menerangkan bahawa Allah SWT membezakan antara makna selawat dan makna rahmah. Sebab tu kalau tuan-tuan yang ada nota yang bertulis atau print di sini perlu dikuningkan atau diletakkan garis bahawa artinya salawatum min rabbihim wa rahmah. Allah berselawat, mereka akan dapat selawat kepada Allah dan rahman. Okey. Jadi selawat artinya apa? Allah bukan sahaja berselawat kepada Nabi, orang yang ditimpa musibah kemudian mereka sabar dan mereka baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un juga akan diberikan selawat kepada mereka. Allah sampaikan selawat. Artinya apa? Allah puji mereka dan Allah turunkan rahmat kepada mereka. Jadi kata Ibn Qayyim, makna selawat adalah pujian. Dan dalam ayat ini maknanya Allah berikan pujian pada orang yang ucapkan inna lillah dan bersabar dan Allah turunkan rahmat. Sebab itulah dalam ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, makna Allah berselawat tak boleh diberikan makna rahmat kerana dia akan menyebabkan ayat ini berlakunya pengulangan tanpa faedah dan mustahil Allah Subhanahu Wa Taala mengulang-ulang dua perkara yang sama, Ada soalan, satu baca soalan. Pengertian kedua, Allah mengampunkan segala dosa Nabi. Ini ada soalan saya baca daripada Puan Azizah. Pengertian kedua, Allah mengampunkan segala dosa Nabi sedangkan Nabi itu maksum, tiada dosa kan Ustaz? Okey. Ini antara pandangan ulama. Jadi makna kedua Allah Subhanahu Wa Taala dia kata Allah berselawat kepada Nabi artinya Allah mengampunkan dosa. Dan kita bila masuk begitu, malaikat minta kepada Allah tiap-tiap hari, tiap-tiap keadaan dan sentiasa minta supaya Allah ampunkan dosa Nabi SAW. Dan kita pun minta Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa. Jadi kat situ menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan Nabi SAW maksum seperti yang disebut oleh Puan. Allah Subhanahu Wa Taala dah jadikan Nabi SAW maksum, maka kalau kita nak katakan bahawa malaikat Allah mengampunkan dosa Nabi dan juga malaikat minta supaya diampunkan dosa, di situ menunjukkan bahawa permintaan tadi bukanlah permintaan yang paling sempurna dan pujian yang paling sempurna untuk Nabi SAW. Begitu juga kaul ini dirajihkan oleh Imam As-Sakhawi rahimahullah. Imam As-Sakhawi bersetuju dengan pandangan Ibn Qayyim rahimahullah. Jadi hujah yang dikemukakan adalah ayat tadi. Sebab yang kedua. Sebab kedua. Kenapa Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan bahawa ayat ini maknanya bila Allah berikan selawat artinya Allah memuji. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, Allah Subhanahu Wa Taala membezakan antara selawat. Tengok ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah bezakan antara selawat Allah Subhanahu Wa Taala dan selawat malaikat. Artinya Allah berselawat, malaikat pun berselawat. Allah kata innallaha wa malaikatahu. Allah berselawat, malaikat pun berselawat kepada Nabi SAW. Namun Allah ketika
Allah datangkan sifat, Allah kata yusalluna. Allah gabungkan antara Allah dan malaikat dengan satu fi'il, iaitu yusalluna. Allah tak kata innallaha yusalli innallaha yusalli 'alan nabi wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Atau Allah tak kata innallaha yusalli 'alan nabi wa malaikatahu yusalli 'alaihi wa malaikatuhu yusalluna 'alaihi. Allah tak ulangkan selawat dua kali. Allah dan malaikat sudah tentu perbuatan Allah berselawat itu tak sama dengan malaikat berselawat. Dan ini diijma'kan. Erti Allah berselawat dengan malaikat berselawat tak sama. Sebab tak mustahil perbuatan Allah itu sama dengan perbuatan malaikat. Dua perbuatan yang berbeza. Tapi bila sampai pada fi'il, Allah gabungkan dengan sekali. Allah dan malaikat digabungkan dengan fi'il yusalluna. Semua mereka berselawat kepada Nabi. Jadi mesti makna selawat ni ialah makna yang sesuai untuk semua. Sesuai untuk perbuatan Allah dan maknanya sesuai untuk Allah dan sesuai juga disebahkan kepada malaikat, tidak lain tidak bukan artinya adalah Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikat memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna yang rajih bila digabungkan dengan makna innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga malaikat memuji Nabi dan mendoakan agar Nabi ditambahkan pujian. Begitu malaikat memuji, Allah pun memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ditambahkan pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau selawat dimaknakan dengan pujian, maka di sinilah sesuai dengan tajuk dimasukkan sini adalah kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dipuji di langit. Siapa yang puji? Allah puji, malaikat puji, Nabi dipuji di bumi, dan Allah SWT perintahkan orang Islam mendoakan kepada Nabi SAW agar dipuji dan Allah balas balik. Sekali kita doa, Allah balas dengan 10 dan malaikat-malaikat akan berselawat atau memuji Nabi SAW dengan kadar selawat yang didoakan oleh orang-orang yang memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi, untuk Allah puji Nabi SAW. Ibnu Qayyim memilih pada pandangan tiga. Ibnu Qayyim telah memilih pandangan ketiga. Beliau telah memberikan komentar pendapat keempat dengan mengatakan hal ini, pendapat keempat kata dilimpahkan keberkatan, maknanya apa? Hal ini tidak menafikan pentafsiran selawat dengan pujian, dengan memuliakan serta dengan pengagungan. Ini kerana keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala mengandungi hal-hal tersebut. Dalam bahasa Arab, keberkahan yubarik, artinya Allah, kita doakan kebaikan dalam keadaan memuji. Contohnya kita nampak orang tu masya-Allah baik, tu masya-Allah tabarakallah. Masya-Allah tabarakallah. Ataupun orang tu dapat kebaikan, kata Allah yubarik fiik. Semoga Allah SWT berikan kebaikan dan tambahkan kebaikan atau tambahkan pujian pada kamu. Dan makna barakah ialah terkandung dalam makna as-sana. Ini dalam dari segi bahasa. Bahasa kita tak nampak lah. Bahasa Melayu kita nampak berkah tu lain, pujian lain. Barakah ni hanya kembali kepada keberkatan dan pengembangan harta dan sebagainya atau berkembangnya kebaikan. Namun bahasa Arab barakah, mana yubarik atau barakah itu boleh juga ia terkandung dalam kalimah sana. Jadi kalau Allah puji terkandung padanya makna Allah menurunkan keberkatan. Dan bila Allah puji sudah pasti melazimkan rahmat, juga melazimkan maghfirah daripada Allah SWT. Melazimkan artinya apa? Dia bukan sebahagian daripada apa yang Allah lakukan, tapi mesti datang sekali. Bila Allah puji Nabi, mesti rahmat Allah pun turun pada Nabi. Kalau Allah puji Nabi, mesti pengampunan Allah juga turun kepada atau diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, ni manakala selawat kita, ini jelas tadi lah. Selawat Nabi, selawat Allah artinya Allah memuji, malaikat berselawat artinya malaikat juga memuji dan juga mendoakan kepada Allah SWT agar Allah melimpahkan pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dua makna tadi. Dan kalau kita berselawat artinya apa? Kita berselawat ialah kita baca baca selawat lah, kita baca selawat. Antaranya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim
fil alamin innaka hamidum majid ataupun tanpa fil alamin. Ada lebih kurang 9 lafaz yang warid daripada sunnah tentang selawat Ibrahimiyah. Malah sebahagian daripadanya ada disebut lebih lagi. Tapi biasanya disebutkan 9 lafaz yang utama. Okey, ini adalah berkaitan dengan sifat yang ke-8. Sifat keistimewaan Nabi ke-8, satu-satunya Nabi yang Allah beritahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikat memulakan pujian kepada Nabi SAW dan melimpahkan rahmatnya dengan kelaziman pujian tadi, dan Allah SWT perintahkan orang Islam untuk berselawat dan mendoakan lagi supaya Allah menambahkan lagi keberkatan kepada Nabi SAW atau menambahkan pujiannya kepada Nabi SAW. Jadi nak kata berkat pun boleh, nak kata puji pun boleh. Jadi kalau anak-anak kita tanya, Allah berselawat, maknanya apa mak? Kita kata maknanya Allah puji, Allah angkat Nabi SAW, angkat nama baik Nabi SAW, Allah puji Nabi di sisi malaikat. Dan kita berselawat kepada Allah, kita berselawat kepada Nabi, artinya kita minta supaya Allah SWT tambahkan pujian dan kemuliaan kepada Rasulullah SAW. Okey. Saya tengok sekejap pada soalan, kerana lepas ni saya akan, kalau ada soalan saya akan. Okay, tak ada soalan, soalan alhamdulillah dah dijawab tadi. Okey, seterusnya nota bermula 9. Okey, tak ada soalan, insya-Allah. Okey, kita pergi pada sifat keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ke-9. Sifat yang ke-9. Okey, saya baru faham soalan tadi. Saya baru faham soalan tadi puan yang bertanya. Ada soalan tanya, dikatakan bahawa Assalamualaikum, nota bermula ke-9. Ya, nota bermula ke-9 untuk siri yang ke-5 ini. Namun kelas yang lalu, kelas pada siri yang ke-4, saya hanya sempat syarahkan satu sifat, iaitu berkaitan dengan Allah lapangkan dada, angkat nama baik Nabi, dan Allah SWT mengampunkan dosa Nabi SAW ataupun mengurangkan atau menghilangkan bebanan pada Nabi SAW. Jadi tak sempat pada pertemuan lepas saya baca tentang makna sifat yang ke-8, iaitu Allah berselawat pada Nabi SAW. Jadi nota hari ini bermula pada sifat yang ke-9. InsyaAllah kita akan syarah sempat habis sebelum pukul 4 siang insyaAllah. Di sifat yang ke-9 daripada sifat keistimewaan Nabi SAW yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Jadi sifat Nabi mulia banyak, tapi yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim dan ditujukan kepada Nabi SAW dan tak dibandingkan dengan Nabi lain. Lepas ni, untuk kelak akan datang ialah Allah angkat Nabi lebih pada Nabi yang lain. Yang ni Allah puji Nabi secara spesifik. Nabi je. Allah tak bandingkan dengan Nabi-Nabi yang lain. Daripada sifat ubudiyah, Allah sifat ubudiyah, sifat akhlak Nabi khuluqun azim, sifat berkaitan dengan ra'fah dan rahmah, berkaitan dengan sirajul munir, Nabi menerangi alam, berkaitan dengan minnah Allah, Nabi sebagai anugerah yang besar kepada kaum mukminin, dan Nabi penutup segala rasul, Nabi SAW dilapangkan dadanya dan sebagainya, sampai Nabi berselawat. Ini tanpa perbandingan. Sampai ke 10 sifat. 10 sifat. Kita baru sampai 8 sifat, kita akan masuk sifat ke-9. Lepas habis 10 sifat ni, kita akan nanti insyaAllah kita akan ambil lagi tajuk berkaitan dengan bagaimana Quran membandingkan Nabi SAW dengan Nabi yang lain. Bukan bandingkan Nabi, sesuatu yang lebih, yang Allah kurniakan kepada Nabi SAW berbanding dengan Nabi-Nabi yang lain. Jadi berkaitan dengan perbandingan. Perbandingan begini tidak salah lah. Tidak salah, kita akan bincangkan kenapa tak salah. Bukanlah perbandingan yang diharamkan dalam syarak. Cara bandingkan Nabi Rasul ada yang dibenarkan dan ada cara yang tidak dibenarkan, akan dibincangkan nanti untuk pertemuan akan datang. Okey, sifat yang ke-9 daripada sifat keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wurudul qasmi muqtarinan bi dzikrihi sallallahu alaihi wasallam. Adanya ayat yang mengandungi sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumpah yang dikaitkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda yang disumpahkan, Allah Subhanahu wa taala tidak bersumpah kecuali dengan benda yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia. Bila Allah, kalau kita bab sumpah ni, kalau kita sumpah, kita wajib bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau dengan sifat-sifatnya. Atau dengan perbuatannya.
Kita tak boleh bersumpah selain daripada sumpah dengan nama Allah. Jadi tak boleh, hukumnya haram. Sumpah hanya dengan nama Allah atau dengan sifat Allah atau dengan perbuatan Allah atau apa sahaja berkaitan dengan sifat khususiah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh bersumpah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu orang tanya, apa hukum orang sumpah dengan angkat Quran, mushaf? Kalau sumpah angkat mushaf yang diartikan adalah mushaf, sumpah tak sah. Tapi kalau diartikan sumpah dengan kalamullah, iaitu isi kandungan dalam mushaf tersebut kalamullah, demi Al-Quran, artinya demi kalamullah, maka sumpah itu sah. Dibolehkan, tak dikatakan salah. Kenapa kita sebagai hamba tak boleh bersumpah macam mana Allah sumpah? Allah sumpah waktu duha demi waktu duha. Allah sumpah dengan wattini wazzaitun demi buah tin, demi buah zaitun. Allah bersumpah dengan waktu dengan matahari wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Allah bersumpah dengan matahari, Allah bersumpah dengan bulan, Allah bersumpah dengan banyak benda. Tapi bila sampai semuanya sumpah, tapi sampai pada kita tak ada bersumpah. Allah Subhanahu Wa Taala bebas nak bersumpah dengan apa sekalipun. Kerana ketika Allah bersumpah dengan satu objek, tujuannya Allah ingin mengangkat kedudukan objek tersebut, memuliakan objek tersebut dengan sebab-sebab tertentu. Allah nak tarik perhatian kita untuk memerhatikan perkara tersebut. Maka Allah bersumpah dengannya. Ini perbuatan Allah bersumpah. Tapi kita ketika bersumpah, kita tak boleh tiru. Bila kita cuba orang kata, kamu ni mencuri. Kita ada demi buah tin saya tak mencuri. Demi buah tin, demi zaitun saya tak mencuri. Salah. Tak boleh. Kita hanya sebut wallahi demi Allah. Wabillahi wa tallahi. Itu sahaja yang kita boleh sebut. Atau demi Allah, demi hukum, demi perintah Allah, demi kalam Allah, demi sifat Allah, demi keagungan Allah, boleh dikaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ada kata demi buah tin, demi zaitun, demi matahari, demi bulan. Tak boleh. Kenapa? Sebab makhluk bersumpah, tujuan makhluk bersumpah adalah untuk mentakkidkan atau untuk menjadikan kata-katanya itu kata-kata yang padu. Ustaz paparkan nota diterima di skrin. Oh, minta maaf, saya tak paparkan. Terima kasih yang message, tuan yang message saya tadi. Terima kasih banyak-banyak. Saya ingatkan, saya pun tak perasan. Saya ingat saya paparkan. Okey, jazakallah khair kepada admin. Okey. Okey, nota. Okey, yang ke nota ni. Sekarang yang di skrin tuan-tuan yang mana satu? Ya, saya cek sebelum. Skrin. Kalau saya padamkan satu. Saya stop dulu. Okey. Okey, nampak di skrin insya-Allah. Okey. Jadi kesembilan, sebab Allah bersumpah. Allah bersumpah yang bersumpah dengan Nabi SAW atau bersumpah dengan sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi SAW. Jadi tujuan Allah sumpah pada makhluk, tujuannya adalah untuk apa? Bukan untuk mengiyakan atau untuk menguatkan atau mentakkidkan apa yang Allah nak sampaikan. Kerana kata-kata Allah Maha sempurna. Bila Allah kata qul huwallahu ahad, semua orang dengar. Allah kata Allah kul sadaqallah, katakan Allah tu Maha benar. Allah bercakap, semua kalamullah adalah sempurna dan kuat sifatnya. Sabitnya itu kuat. Semua sifat, semua kalamullah adalah sempurna. Kalam manusia kadang-kadang tak sempurna, tak kuat. Contohnya bila orang tuduh, orang kata orang datang, orang dekat tepi jalan berlaku aksiden. Orang kata, awak ni bawa laju tadi, bawa sampai 120. Sampai awak langgar lembu ni. Contoh. Lembu ni mati sebab awak laju. Kita tak ada saksi. Kita masuk kampung orang tuduh, kita bawa
120 km per jam sehingga langgar seekor lembu ni mati dan diminta untuk kita bayar pembasan, bayar balik bawa laju tadi. Kita pula kita yakin kita tadi cuma bawa 60 atau 50. Tapi tuan lembu ni datang tuduh kata kamu ni bawa laju. Datang pula, lepas dia datang, adik datang, memang laju tadi. Datang yang ketiga, sepupu dia datang, memang laju tadi awak bawa. Okay. Jadi apa yang kita mampu cakap? Kita tak ada saksi. Kamera tak pasang, kawan pun tak ada, kita pun tak kenal siapa kat kampung tu. Kemudian dihadapkan di mahkamah, kata nak bawa pergi jumpa ketua kampung, bawa pergi jumpa penghulu. Dia kata mesti awak bayar atau bawa pergi balai polis. Jadi apa yang kita mampu buat? Kalau di mahkamah Islam, adanya konsep orang yang dituduh itu dia boleh bersumpah. Jadi dia kata apa? Bila dia kata betul saya tak bawa laju. Kata-katanya itu biasa. Saya tak bawa laju, tolonglah. Saya tak bawa laju, saya bawa 60 je tadi. Saya bawa 50 je tadi. 50 hingga 60 je saya bawa. Ini je saya bawa. Kita kata cakap orang tak dengar. Tapi bila kita kata wallahi wa billahi wa tallahi, demi Allah dan keagungannya, Allah yang maha memerhatikan, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha melihat, Allah maha mengetahui, saya tak bawa laju, saya cuma bawa 50 hingga 60. Dia bagi sebut wallahi ataupun wa billahi wa tallahi, atau kita gabungkan perkara tersebut, kita sumpah, menggunakan sumpah. Kita bersumpah tujuannya apa? Untuk mengukuhkan statement yang kita sampaikan. Kerana kita kehilangan saksi. Bila saksi manusia tak ada, mata manusia tak nampak, kita tak ada kawan, tak ada siapa bantu, masa itu kita bersumpah tujuan apa? Tujuannya kita meyakinkan, kita yakin bahawa walaupun manusia tak nampak, Allah maha melihat, Allah maha memerhatikan, Allah maha mengetahui, Allah mendengar apa yang berlaku. Jadi kita sumpah. Betul makhluk ketika bersumpah, dia tak ada sebut wal asri, wad duha, wat tin. Makhluk bersumpah hanya dengan lafaz wallahi wa billahi wa tallahi. Dan ini lafaz yang sabit di mahkamah. Kalau waktu yang lain, sumpahlah dengan sumpah yang lain berkaitan dengan Allah. Seperti Nabi sebut wallazi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Semua sumpah Nabi yang diertikan dengan makna qasam hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata wa rabbil Ka'bah, demi Tuhan Ka'bah. Bukan cerita Ka'bah tapi demi Tuhan Ka'bah, dan sumpahan-sumpahan yang lain. Okey, kembali kepada Allah bersumpah. Bila Allah bersumpah, Allah boleh bersumpah dengan apa sekalipun. Allah boleh bersumpah dengan dirinya, ataupun Allah bersumpah dengan mana-mana masa, wal asri wad duha. Allah boleh bersumpah wal lail, Allah boleh bersumpah dengan mana-mana makhluknya yang beku ataupun yang mati, seperti matahari, bulan, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Allah boleh bersumpah dengan apa sekalipun. Namun ada makhluk hidup yang Allah sumpah dengannya, yang Allah angkat kedudukan yang mulia dan Allah tak lakukan kepada orang lain. Allah kata apa? Allah bersumpah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bersumpah dengan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kata dalam surah Al-Hijr, ketika Allah menceritakan tentang kisah kaum Lut yang terlibat dengan aktiviti meliwat, dan mereka tatkala datang, ketika datang tetamu Nabi Lut alaihi salam, iaitu malaikat, mereka tak tahu, mereka nampak lelaki datang ramai-ramai, ada peluang mereka berkumpul, mereka cuba lakukan tindakan meliwat tetamu Nabi Lut. Nabi Lut bersungguh-sungguh menghalang mereka, sampai Nabi Lut tawarkan untuk mereka bernikah dengan wanita-wanita yang ada di sekitar, yang mana wanita-wanita beriman, perempuan-perempuan yang ada, yang Lut namakan sebagai sebagai banati, anak-anak perempuan tu, iaitu semua kaum orang-orang beriman, orang-orang perempuan yang ada. Masa tu kaum lelaki dah tak minat dengan wanita, malah dia minat sesama lelaki, homoseksual. Bila kaum ni begini, Allah ceritakan kedudukan dia, kisah mereka yang begitu melampau, mereka ni suka pada lelaki sampai mereka cuba nak meliwat atau cuba nak minta supaya liwat dengan
tetamu Nabi Lut, iaitu malaikat-malaikat yang datang dalam bentuk manusia. Masa tu Allah cerita tentang Allah cerita tentang Nabi. Allah kata la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad. Demi umurmu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka, innahum, kaum Nabi Lut, lafi sakratihim ya'mahun. Mereka ni sedang mabuk, lafi sakratihim, sedang mabuk dan membuta tuli. Iaitu mabuk dan melakukan maksiat. Mereka tak nampak yang mana betul salah. Mereka tak kenal yang mana, siapa yang datang. Malaikat datang berapa ramai, malaikat ni bagaimana, mereka tak sedar, mereka tak ingat dah. Mereka tak fikir apa-apa. Yang datang jumpa Nabi sebagai mereka berada dalam kesesatan, iaitu mabuk dengan melakukan maksiat. Yang penting Allah sebut apa? La'amruka, demi umurmu. Jadi bila sebut demi umurmu, dalam bahasa Arab tahu, umur Nabi ni suatu perkara yang sangat agung, sangat mulia. Artinya sepanjang hidup Nabi SAW, sepanjang umur Nabi, apa yang berlaku dalam hidup Nabi adalah suatu perkara yang mulia. Bermula dari Nabi SAW lahir sampai Nabi meninggal, semuanya mulia. Sebab itu kita bila belajar sirah Nabi SAW, sirah Nabi sama ada sebelum Nabi SAW dilantik menjadi Rasul atau selepas Nabi dilantik menjadi Rasul, sirah Nabi dan sejarah hidup Nabi sejarah yang mulia. Nabi lahir dalam keadaan yang mulia, daripada keturunan yang mulia. Nabi SAW menyusu daripada wanita yang mulia. Nabi tak pernah sujud kepada mana-mana berhala. Nabi tak pernah terlibat dengan mana-mana budaya jahiliah. Allah selamatkan, walaupun Nabi beberapa kali cuba nak hadir dalam majlis keramaian, tapi Allah tidurkan Nabi SAW. Nabi SAW tak pernah minum arak. Nabi SAW tak pernah terlibat dengan aktiviti yang disifatkan sebagai aktiviti yang merosakkan akhlak. Nabi tak pernah mencuri, Nabi tak pernah menipu, Nabi tak pernah pecah amanah. Amin. Sifat ini wujud pada sepanjang umur Nabi SAW. Umur Nabi dipenuhi dengan sifat-sifat kemuliaan. Sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul, Nabi adalah manusia yang paling sempurna akhlaknya, paling sempurna amanahnya, paling sempurna kata-katanya, paling sempurna tingkah lakunya, paling sempurna hatinya dan sebagainya. Semua ini ada pada Nabi SAW. Cuma yang tak ada adalah hidayah. Nabi belum dapat tahu apakah yang Allah suka, apa yang Allah tak suka. Yang manakah hukum syarak dan yang mana yang bukan daripada syarak. Dalam keadaan begitu, bila Allah turunkan wahyu pada Nabi SAW, hidup Nabi menjadi lebih mulia. Allah lantik jadi Nabi Rasul, manusia yang paling sempurna dengan sifat kemanusiaan tadi, ditambahkan dengan sifat kerasulan, dan Allah berikan hidayah, maka Allah sifatkan Nabi dengan sifat As-Sirajul Munir yang kita bacakan sebelum ini. Jadi Nabi SAW sepanjang umur Nabi, semuanya dipenuhi dengan perkara yang mulia, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan apa yang berlaku ketika Nabi SAW hidup. Waktu Nabi kata, Allah berfirman, la'amruka, demi umurmu wahai Muhammad, itu segala yang berlaku ketika kamu hidup semua yang mulia. Sebab itulah sunnah Nabi SAW perlu diikuti. Bila sabit bahawa itu adalah sunnah Nabi dan Nabi tuntut untuk kita ikut, itu suatu perkara yang paling sempurna, yang paling mulia, dan kita tidak boleh memperlekehkan atau kita tidak boleh mengecilkan kadar kedudukan sunnah Nabi SAW. Okey, itu pertama, ayat pertama. Allah berfirman, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad, Allah Subhanahu Wa Taala kata demi Muhammad, sesungguhnya mereka membuta tuli dalam kemabukan melakukan maksiat, dalam kemabukan maksiat mereka. Dan ini namakan sebagai uslubul qasam. Kita belajar dalam ilmu balaghah ada beberapa uslub takkid, uslub untuk meyakinkan seseorang, untuk memperkukuhkan hujah kita. Antaranya adalah dengan uslub qasam. Allah Subhanahu Wa Taala bila itu dalam bab hujah manusia, tapi Allah Subhanahu Wa Taala dalam balaghah juga kita belajar dalam ilmu balaghah, bagi siapa yang belajar balaghah, Allah bersumpah dengan tujuan-tujuan yang lain, bukan tujuan untuk menguatkan. Macam mana minggu lepas kita cerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kisah kita minggu lepas sudah lupa. Okey, saya tadi ingat tiba-tiba hilang.
Minggu lepas kita berkaitan dengan InsyaAllah masih ingat saya balik semula. Ya. Jadi Allah SWT dalam ayat Allah SWT ketika bersumpah, Allah SWT bersumpah dengan bukan bertanya. Minggu lepas kita tanya soal. Allah tak akan bertanya dengan pertanyaan hakikat. Kita bertanya kadang-kadang kita memang nak tahu. Tapi Allah tanya minggu lepas, Allah tanya ketika kita bincang minggu lepas, tak semestinya bukan untuk meminta ilmu atau bukan untuk mengetahui sesuatu kerana Allah Maha mengetahui. Allah bertanya dengan tujuan yang lain. Sama juga bersumpah. Okay. Manusia bersumpah dengan tujuan untuk mengukuhkan kata-kata mereka. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah bukan dengan tujuan untuk mengukuhkan atau minta simpati pada manusia untuk percaya kepada Allah. Kata-kata Allah Maha sempurna. Jadi perselisihan antara manusia yang ada pada zaman Nabi SAW yang tidak beriman dengan Nabi hanya untuk mengisbatkan kalam ini kalamullah ataupun bukan. Tapi kalau mereka percaya sahaja bahawa ini adalah kalamullah, mereka yakin kalamullah kalam yang paling sempurna, yang paling kukuh, yang paling hebat. Sebab tu yang tinggal Allah bersumpah dengan tujuan lain. Bila Allah bersumpah, Allah bukan untuk kuatkan kata-katanya, tapi Allah untuk mengangkat kedudukan hamba-Nya. Kadang-kadang Allah bersumpah dengan tujuan untuk menarik perhatian orang lain kepada suatu perkara. Allah bersumpah dengan sebutkan suatu objek yang sangat berkait rapat dengan tajuk yang akan dibincangkan dengan banyak sebab dalam bab sumpah. Contohnya bila Allah sebut wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Allah bersumpah dengan tin, zaitun, bukit Tursina dan negeri Mekah. 4 benda ni Allah sumpah sebelum Allah sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah kata wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apa arti laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim? Kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Manusia ni jadi terbaik, kejadian terbaik sebab apa? Bagi ulama yang mana bahawa yang Nabi terbaik disebabkan wahyu atau manusia jadi manusia terbaik kerana Allah turunkan wahyu, turunkan syariat dan kita Allah berikan akal dan syariat, maka at-tin, zaitun, turi sinin dan baladil amin itu berkait rapat dengan apa? Dengan tempat diturunkan wahyu. Tin dan zaitun tanah Syam, tempat diturunkan kitab Injil dan kitab Zabur. Turi sinin adalah tanah Mesir ataupun bukit Tursina berada di Mesir, tempat turunnya kitab Taurat. Wa hadzal baladil amin, tempat diturunkan kitab Quran. Dan inilah dia Quran, kitab-kitab yang syariat yang diturunkan kepada manusia yang berakal, yang menyebabkan, yang membezakan antara manusia dengan makhluk yang lain. Manusia jadi makhluk terbaik bukan kerana kekuatan jasadnya, tapi kerana Al-Quranul Karim, kerana wahyu, kerana kalamullah. Jadi manusia mulia kerana kalamullah. Jadi kadang-kadang Allah SWT bersumpah dengan suatu objek dengan tujuan untuk menyatakan bahawa objek-objek ini ada kaitannya dengan apa yang Allah SWT sampaikan. Kadang-kadang Allah sebutkan sumpah dengan suatu perkara dengan beritahu bahawa apa yang Allah sebutkan ini kedudukannya sangat mulia di sisi Allah SWT. Untuk ayat ini, umur Nabi tak ada kaitan dengan perbuatan kaum Lut yang sangat hina. Tapi Allah sumpah dengan umur Nabi kat sini untuk menyatakan bahawa umur Nabi sangat bersih, sangat mulia, sangat sempurna. Tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh kaum Lut. Itu antara makna balaghah berkaitan dengan sumpah. Okay. Dalam ayat yang lain, Allah bersumpah dengan beberapa objek dan kemudian lepas Allah sumpah dengan objek-objek yang utama dan besar dan agung itu, Allah suci atau bersihkan Nabi SAW daripada tuduhan-tuduhan yang tidak selayaknya. Sebab itu kita menuntut Allah Subhanahu Wa Taala telah menafikan tuduhan-tuduhan, mengatakan bahawa baginda SAW adalah seorang yang gila melalui firman-Nya dalam surah Al-Qalam. Allah kata nun. Tak diketahui makna dengan jelas makna nun. Tapi Allah kata wal qalami, demi qalam. Qalam yang mencatatkan segala urusan di Lauh Mahfuz. Wal qalam wa ma yasturun, demi pena, demi qalam dan apa yang
mereka tuliskan atau apa yang dituliskan. Ini antara kita kata Allah bersumpah dengan qalam dan apa yang dicatatkan. Kemudian Allah kata apa? Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dengan kurniaan Allah kepadamu wahai Muhammad, bukanlah kamu orang yang gila. Sebab inilah dia antara kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kita bincangkan nanti pada bab-bab akan datang. Tatkala ada orang tuduh Nabi dengan satu tuduhan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat Nabi tidak membalas. Nabi tidak membalas kutukan manusia kepada pribadi baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi hanya membalas ketika kutukan tadi mengandungi penghinaan terhadap agama ataupun penghinaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Masa perang Uhud, Abu Sufyan kutuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata, "Afikum Muhammad hidup lagi ke?" Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam semua Nabi dibawa lari pergi ke bersembunyi di gua di kawasan satu tempat yang tinggi di Bukit Uhud. Jadi Abu Sufyan datang kata, "Hidup lagi ke Muhammad? Hidup lagi ke Abu Bakar? Hidup lagi ke Umar?" Dan mereka ketawa dan mereka kata, "Habislah mereka." Nabi diam. Tapi tatkala Abu Sufyan mengangkat suara kata, "U'lu Hubal, maha tinggi daripada Hubal," masa tu baru Nabi tepuk belakang Abu Bakar. Nabi kata kenapa kamu tak jawab? Nabi beritahu pada Umar, kenapa kamu tidak jawab? Jadi Umar pun bangun jawab. Jadi Nabi SAW tidak balas balik kutukan orang kecuali berkaitan dengan hukum syarak, berkaitan dengan hukum syarak atau berkaitan dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa yang berlaku? Allah yang pertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala orang kutuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sebagai seorang gila, Allah turunkan Quran, Nun. Allah kata Nun wal qalami wama yasturun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan dengan pena tersebut, atau demi qalam dengan apa yang dicatatkan. Allah, sesungguhnya kamu tidak gila wahai Muhammad. Kamu mendapat nikmat Allah yang maha sempurna. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun, dan sesungguhnya bagi kamu wahai Muhammad pahala yang tidak putus-putus. Bukan kamu pernah dapat nikmat dunia ini sahaja, namun kamu dapat balasan yang berterusan, balasan baik, itu pahala yang tidak terputus, tidak putus-putus. Jadi Allah bersumpah. Pertama sekali, ayat pertama Allah bersumpah dengan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kedua Allah bersumpah dengan qalam dan apa yang dicatatkan. Namun tujuan Allah sumpah tadi untuk mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tukar balik sumpah Allah ni dengan sumpah manusia. Artinya kalau Allah bersumpah bebas dengan apa sekalipun. Allah bersumpah dengan Nun dan Allah kata wa ma yasturun. Dua benda Allah sumpah. Kalau tukar pada bahasa kita, seolah-olah kita kata apa? Wallahi. Kerana kita bersumpah dengan nama Allah. Wallahi wabillahi, wahai Muhammad, kamu tidak gila wahai Muhammad. Kamu mendapat nikmat Allah yang maha sempurna wahai Muhammad. Sesungguhnya kamu akan mendapat pahala yang tidak putus-putus wahai Muhammad. Jadi makna qalam tadi, bila Allah bersumpah dengan qalam dan apa yang dicatatkan, seolah-olah kalau ditukarkan pada bahasa manusia untuk mudah faham, kita kata wallahi wabillahi, sesungguhnya kamu dengan nikmat Allah berikan kepada kamu, nikmat kenabian ini Allah berikan kepada kamu, kamu tidak gila wahai Muhammad. Ini bentuk penafian, bentuk ayat. Ya Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang bersumpah dengan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang Allah bersumpah dengan qalam dan yang lain untuk membersihkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah bukan setakat Allah sumpah, Allah kukuhkan lagi pujian Allah dengan menyebutkan bahawa Nabi wa innaka la'ala khuluqin azim. Bukan Allah nafikan kekurangan sahaja, bukan Allah nafikan bahawa Nabi ini tidak gila, malah Allah isbatkan bahawa Nabi berada di atas akhlak yang paling mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim, seperti mana kita bincangkan pada sifat sebelum ini, sifat yang kedua atau ketiga, sifat kedua. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menafikan desas-desus yang mengatakan bahawa dia telah membenci baginda sallallahu alaihi wasallam. Pada satu hari datang Ummu Jamil. Datang Arwa, isteri Abu Lahab atau Ummu Jamil. Datang jumpa Nabi, dia kata apa? "Hai Muhammad, mana syaitan kamu tak turun-turun?" Sebab apa? Peristiwa ini berlaku pada ketika wahyu terputus. Mereka kutuk Nabi banyak benda tapi wahyu tak putus. Setiap hari ada saja Al-Quran yang Allah turunkan, yang Nabi sampaikan kepada orang-orang musyrikin. Mereka ni sebenarnya menunggu-nunggu dan tertunggu-tunggu apa ayat yang Allah SWT turunkan kepada Nabi Muhammad pada hari tersebut.
setelah beberapa ketika wahyu tak turun, jadi mereka ni kata Ummu Jamil, dia kata mesti yang selama datang pada dia adalah syaitan. Jadi Ummu Jamil kata apa? Wahai Muhammad, mana syaitan kamu tak turun-turun? Mana syaitan kamu tak bawa berita baru hari ni? Jadi desas-desus ni disebarkan oleh Abu Lahab dan isterinya, dan riwayat disebut Ummu Jamil, isterinya, datang kutuk Nabi SAW. Lepas mereka berulang-ulang kata kepada Nabi, mana Tuhan, sesungguhnya Tuhan kamu, mana syaitan kamu? Kalau betul sekalipun yang datang tu malaikat, malaikat tak turun dah, Tuhan kamu benci dengan kamu, wahai Muhammad, Tuhan kamu marah dengan kamu. Dan tidak datang atau berpisah di atas dasar kebencian, dalam bahasa namanya al-qila. Fa'ilnya disebut qala. Jadi Allah turunkan ayat wadduha, demi waktu duha. Waktu duha ni adalah waktu yang paling sempurna dalam sehari. Waktu matahari keluar, dengan waktu ada kaitan dengan waktu yang kita seronok, waktu kita senang. Wal laili idza saja, dan demi waktu malam yang gelap atau yang sangat sunyi. Saja artinya gelap ataupun sunyi. Demi waktu duha yang terang, yang indah, dan demi waktu malam yang gelap dan yang sunyi. Artinya waktu kamu senang atau waktu kamu susah. Sama ada waktu duha, waktu siang atau waktu malam. Allah kata apa? Demi waktu duha, demi waktu malam, sesungguhnya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan kamu tidak pernah tinggalkan kamu dalam keadaan al-wida' atau al-wada', dan tak pernah tinggalkan kamu dalam keadaan al-qila. Apa makna wada'? Wada' artinya tinggal dalam keadaan baik. Kita pergi haji, kita pisah. Sebelum kita balik, kita tak dipaksa keluar. Tapi kita yang berancang nak keluar. Dan kita pergi pisah dengan Kaabah mencari yang baik, kita tawaf wada'. Nabi SAW, ketika haji, daripada Hajjatul Wida', haji perpisahan. Jadi perpisahan yang berlaku dengan cara yang baik dinamakan sebagai wida'. Dan perbuatan kita meninggalkan dengan cara baik dinamakan sebagai taudiah. Kita ada Saniyatul Wada' di Madinah Munawwarah, tempat orang melambai-lambaikan tangan. Sebab apa? Mereka ni dua pihak berpisah tapi dengan cara baik. Tapi kalau berpisah dengan cara yang tidak baik, orang Arab panggil apa? Qila. Berpisah dalam keadaan membenci. Jadi Allah kata, wahai Muhammad, Tuhan kamu tak pernah tinggalkan kamu dalam keadaan wida' atau keadaan wada', apatah lagi dalam keadaan qila. Allah tak pernah tinggalkan kamu, dalam keadaan Allah masih sayang pada kamu, apatah lagi mereka tuduh kamu bahawa Allah tinggalkan kamu dalam keadaan Allah benci. Tidak mungkin berlaku. Kat sini apa? Kat sini Allah bersumpah. Allah bersumpah dengan waktu duha dan waktu malam untuk bersihkan, untuk pujuk Nabi SAW. Okay. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa kedudukan Nabi yang sangat mulia. Allah nak pujuk Nabi, nak sampaikan mesej pada Nabi, Allah sumpah. Seolah-olah kalau kita tukarkan pada bahasa manusia, maka Allah kata, wallahi, wallahi, Tuhan kamu tak pernah tinggalkan kamu, sama ada dalam bentuk ketika waktu dia suka, atau apatah lagi dia tak pernah tinggalkan kamu dalam keadaan dia benci. Kemudian bukan sekadar Allah SWT sumpah dan Allah nafikan perkara buruk pada Nabi SAW. Allah selepas Allah kata ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah kata walal akhiratu khairul laka minal ula. Allah kata wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah bagi berita gembira. Dan pasti Allah akan berikan pada kamu, wala sawfa yu'tika, Allah akan beri pada kamu rabbuka fatarda. Tuhan kamu akan beri kepada kamu, maka kamu akan redha dengan pemberian tersebut. Pemberian tersebut apa dia? Ulama khilaf. Antaranya kaulnya adalah Allah isytiharkan kemudian dengan surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Kami berikan kepada kamu kebaikan yang sangat banyak di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah berikan semuanya selesai, semuanya urusan Nabi sempurna. Di akhirat Allah berikan pada Nabi SAW, Allah berikan telaga Al-Kautsar. Dan ada juga pada seketikanya, mana ayat pertama orang tuduh Nabi gila, Allah pertahankan Nabi SAW dengan sumpah. Dengan nun wal qalam wa ma yasturun. Ayat yang seterusnya, orang tuduh Allah SWT tinggalkan Nabi dan benci Nabi, Allah turunkan ayat wadduha dengan sumpah duha dan waktu malam. Ayat seterusnya, ada orang kata yang Muhammad, kamu ni seorang yang sesat dan guru kamu ini pun sesat.
artinya kamu ni tak betul, orang yang datang sampaikan kepada kamu ni juga tak betul. Kamu ni dapat ilmu yang tak betul, yang datang tu pun syaitan dan jin. Dan dia ni syaitan jin menyesatkan. Itu yang mereka tuduh pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sumpah lagi. Allah yang jawab, bukan Nabi jawab. Allah sumpah wan najmi, demi bintang, idza hawa, apabila dia terbenam. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sesungguhnya sahabatmu ataupun gurumu, itu Jibril, sahabatmu wahai Muhammad, tidak sesat dan tidak pula keliru. Ma dhalla sahibukum, minta maaf, ma dhalla sahibukum, sahibukum merujuk pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya yang bersama dengan kalian, itu bersama wahai kaum musyrikin, wahai yang menuduh, sahibukum, sesungguhnya Muhammad itu tidak sesat. Wa ma ghawa, dan dia tidak keliru. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan lidah dia tidak bercakap kecuali dengan lidah tidak bercakap dengan wahyu, dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, semua yang disebutkan hanyalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. 'Allamahu syadidul quwa, yang ajar dia wahyu, yang ajar dia agama adalah malaikat yang paling kuat, malaikat yang Jibril yang sangat-sangat kuat, bukan orang gila, bukan syaitan, bukan iblis. Yang ajar Nabi manusia yang paling mulia, dan dia manusia yang paling mulia, dia tak sesat, apa dia cakap itu merupakan wahyu. Dan Allah sumpah, kemudian Allah pertahankan Nabi SAW. Allah puji akal Nabi SAW, Nabi tak sesat. Allah puji hati Nabi SAW, Nabi tak keliru. Allah puji lidah Nabi, Nabi tak bercakap dusta. Allah puji apa yang turun pada Nabi, iaitu wahyu Allah yang membimbing Nabi secara keseluruhannya. Dan Allah puji kawan Nabi, iaitu yang ajarkan Nabi, guru Nabi, Jibril alaihissalam. Ini kedudukan Nabi SAW. Nabi tak pernah jawab, Nabi tak balas kutukan mereka, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang membalas mereka dengan ayat-ayat Allah. Dan ayat-ayat ini bagi orang faham bahasa Arab menunjukkan dengan jelas bahawa ayat ini pertahankan Nabi, dan orang yang mengutuk Nabi, perkara yang dikutukkan itu akan kembali kepada dirinya sendiri, dan itu yang terbukti dalam sejarah. Semua yang terlibat menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah hina dia. Daripada Abu Lahab mati dekat hina di dunia, sampai ke akhirat Allah kata dia akan dibakar dengan api neraka yang api lahab, api yang menyala-nyala. Isterinya Hammalatul Hatab, yang kutuk Nabi hari ini, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkawan dengan syaitan, dan Allah marah pada Nabi sebagainya. Isterinya juga Allah hina. Ka'ab bin Ashraf yang hina Nabi dengan syair-syairnya, dia mati dalam keadaan dibunuh dan dihina di dunia dan akhirat. Seorang lelaki yang dikhilafkan namanya, kata pada Nabi, wahai Muhammad, kamu ni abtar, inna Muhammadan abtar. Muhammad dia seorang lelaki yang akan hilang nama sebutannya, hilang kebaikannya. Allah kata inna syani'aka wal abtar. Semua orang yang hina Nabi Allah pertahankan, dan Allah bukan sahaja pertahankan biasa, malah Allah bersumpah menggunakan uslub sumpah. Dan dalam surah Yasin, Allah bersumpah dengan menegaskan bahawa Nabi SAW betul-betul seorang Nabi dan seorang Rasul, bukan seorang yang mendakwa sesuatu yang tidak ada padanya. Allah kata Yasin, Yasin. Maknanya dikhilafkan, ada ulama kata Yasin itu erti salah satu daripada nama Nabi SAW demi Nabi Muhammad yang bernama Yasin. Maknanya Yasin itu nama Nabi, sebahagian pada mufassirin tafsirkan begitu. Namun yang rajahnya Yasin sama seperti Alif Lam Mim, tidak diketahui maknanya yang jelas. Allah kata Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Quran yang penuh dengan hikmah. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya kamu wahai Muhammad dari kalangan orang-orang yang Allah utuskan, ala siratil mustaqim, yang berada di atas siratul mustaqim, tanzilal aziz rahim, yang Allah yang diturunkan kepadanya Al-Quranul Karim daripada Tuhan Al-Aziz Ar-Rahim. Okey. Sampai sini saya mohon maaf banyak-banyak. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk nota baru, dan kita saya minta habiskan sikit. Boleh penganjur, saya minta lagi 5 minit. Habis cepat ini insya-Allah. Sifat yang ke-10. Sifat yang ke-10 saya akan bacakan ringkas. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang perlu diberikan keutamaan melebihi segala-galanya. Dalam Quran Allah beritahu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan keutamaan bagi orang mukmin
melebihi diri mereka sendiri. Allah sebut dengan Quran, dia kata an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi SAW itu lebih utama, lebih mulia, yang patut kalian muliakan oleh orang, lebih mulia bagi orang beriman daripada diri mereka sendiri. Dalam semua bab berkaitan Rasulullah, hendaklah Nabi itu jadi orang manusia yang paling mulia. Kita dahulukan Nabi dalam segala perkara. Dalam berhujah, kalau ada kalam Nabi, ada sabda Nabi, ada qaul Nabi, kita ala ra's wal ain, sami'na wa ata'na. Dalam bab apa sekalipun, dalam bab kita habiskan duit kita, kita nak gunakan duit kita untuk diri kita. Namun diketahui bahawa apa yang Nabi mahukan, Nabi meminta sesuatu, maka perlu didahulukan kehendak Rasulullah SAW. Nabi dipertahankan. Nabi itu lebih aula daripada kaum mukminin. Dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka, ibu para mukminin. Sebab itu semua isteri Nabi digelar dengan ummul mukminin. Mereka adalah ummahatul mukminin, ibu kepada orang mukminin. Artinya setelah Nabi wafat tidak dibenarkan sesiapa sekalipun di kalangan manusia untuk siapa sekalipun untuk mengahwini isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW manusia yang paling mulia dalam semua perkara. Okay. Hadis ni berkata hadis Rasulullah, saya minta tuan-tuan boleh baca sendiri. Cuma perkara yang sangat penting, kita nak tahu kita ni dahulukan Nabi ke dahulukan diri kita. Antara cara yang paling mudah, kita nampak kita ni pertahankan Nabi ke tidak. Kita lebih kalau tuduh zaman sekarang, ada orang tuduh sunnah Nabi SAW dengan pelbagai tuduhan. Malah orang menghina Nabi SAW. Kita nampak sejarah penghinaan yang berlaku pada umat sekarang terhadap penghinaan yang dilakukan oleh umat manusia kepada Nabi SAW pada zaman sekarang bertalu-talu. Start pada di Denmark mereka lukis gambar kantun Nabi SAW, kemudian mereka buat kali kedua lepas 6 bulan, kemudian datang lagi kat Jerman orang buat lagi penghinaan atas Nabi. Daripada siri-siri penghinaan terhadap Nabi SAW, kita nampak umat Islam makin ramai yang pertahankan Nabi ke makin kurang? Secara praktikalnya. Secara praktikal makin kurang. Betul tak saudara? Secara kajiannya akan bahawa peringkat awal ketika mereka hina Nabi, ketika Denmark kali pertama, macam ada negara yang boykot, ada syarikat yang tidak ekspor barang, tidak import barang daripada Denmark. Mereka adakan pelbagai sekatan, tiap-tiap tempat mereka adakan demo untuk pertahankan Nabi SAW. Saya tidak setuju dengan demo secara peribadi. Tapi saya nak cerita tentang apa? Semangat orang Islam, mereka ni sangat marah apabila Nabi mereka dihina. Namun bila kali kedua mereka hina, makin kurang demo, makin sedikit yang boykot. Ketika mereka ulang balik sampai mereka buat siri filem lucah bernama Nabi, diletakkan filem lucah sebut dengan watak-watak Nabi dan isteri Nabi dan sahabat-sahabat. Ketika itu orang Islam diam. Biarlah orang kafir macam itulah. Itu yang ada. Saya nak cerita bagaimana? Nak cerita macam mana perasaan kita ketika Nabi dihina. Makin dihina, makin lama makin kurang kita punya semangat untuk pertahankan Nabi SAW. Namun kalau keluarga kita atau diri kita dihina, katalah anak kita dihina, ada orang kata pada kita, anak kamu rogol anak fulan dan fulana, kita marah. Dia kata, mana ada? Bila? Kalau kamu betul, bila? Pada bulan Januari, pada tarikh 20 hari bulan. Di mana? Di Kota Baru. Orang tadi tuduh, kita marah dah. Tiba-tiba dia keluarkan fakta, dia kata pada bulan Januari, pada 20 hari bulan di Kota Baru. Kita pula masa tu, kita dengan anak kita pada tempoh tersebut berada di Mekah Mukarramah sedang melakukan umrah. Contoh, orang ni dia main tuduh. Kalau kita tahu bahawa anak kita tak bersalah. Pada tarikh sekian, anak kita sedang melakukan umrah bersama kita. Tiba-tiba pada tarikh tersebut, orang tuduh anak kita melakukan jenayah, apa-apa jenayah sekalipun, yang paling hina jenayah rogol, yang disebutkan tadi, kita akan jadi marah. Bila orang tu ulang balik, kita makin marah. Semakin dibawa bukti
Semakin bila tambahkan tarikh, ditambahkan tempat, ditambahkan apa sekalipun, kita makin marah. Makin mereka ulang, kita makin marah, kita makin pertahankan. Pada peringkat awal kita boleh senyum, kita kata salah orang kot. Kali kedua kita kata salah orang. Kali ketiga kita akan marah, kita kata jangan ulang balik. Kali keempat mungkin kita tampar dia. Kali kelima mungkin kita bunuh dia, kita pukul dia. Mungkin kita heret dia bawa ke mahkamah, kita buat report polis, kita saman dan sebagainya. Sebab apa? Makin dia ulang kita makin marah. Sebab kita sayangkan anak kita, gabungkan dua benda. Sayang anak kita pertama, dan yang kedua kita ada ilmu. Dengan jelas kita tahu bahawa anak kita tak bersalah sebab anak kita bersama dengan kita pada waktu yang disebutkan tersebut. Begitu juga Rasulullah SAW. Ada orang yang marah, ramai-ramai marah keluar di jalanan kerana mereka ada perasaan sayang, betul. Tapi tak kala mereka bawa pelbagai tuduhan, mereka tak pandai jawab. Sebab apa? Ilmu tak ada. Ada sahaja perasaan sayang, tanpa ada ilmu, mereka tak mampu pertahankan. Maka ada orang Islam yang pergi bunuh orang yang tak ada kaitan, yang hina kat Denmark, berlaku pembunuhan di mana-mana. Ada orang Islam pergi bom tempat orang syarikat-syarikat tertentu yang non-Muslim punya. Mereka marah tapi tak tahu macam mana nak pertahankan, akhirnya mereka bertindak liar. Sebab itulah sayang Nabi perlu berserta dengan ilmu. Bila orang tuduh Nabi, macam mana cara kita pertahankan Rasulullah, itu diajarkan dalam sunnah Nabi SAW. Diajarkan dalam bab, saya ada kuliah berkaitan makanan atau sunnah di YouTube, di Facebook, di Facebook saya. Kedudukan sunnah Nabi dan macam mana cara kita pertahankan Rasulullah SAW. Jadi bila kita sayang dan cinta, semangat tanpa ilmu, akan jadi kita bertindak di luar batasan. Orang lain yang hina Nabi, orang lain yang dipukul dan dibunuh. Ini contoh. Kalau hanya ada ilmu tanpa sayang, kita akan duduk diam, kita relax. Kalau tak ada ilmu, tak sayang, ini bukan orang Islam. Orang Islam, dia mesti utamakan Nabi lebih daripada dirinya, dia lebih sayang Nabi daripada dirinya, dan dia sentiasa mencari ilmu, kenal kepada Nabi-Nya. Antaranya majlis kita pada hari ini, dan siri-siri kuliah kita kenal dulu Nabi. Nabi yang sifat Nabi tu kita balikkan kepada Quran. Macam mana Quran perkenalkan Rasulullah dan kedudukan Nabi SAW dalam Al-Quran sebelum kita buka sirah, sebelum kita buka buku sejarah. Jadi kalau kita kenal Nabi melalui ayat Quran dan semua sifat-sifat ini yang kita baca daripada awal sampai hari ini, dan kita akan terus baca pada siri-siri akan datang, kita akan dapati bahawa kita takkan rasa goyang bila ada orang kata Muhammad ni suka pada perempuan, Muhammad ni kahwin dengan bini muda, Muhammad ni ada nafsu, pelbagai jenis tuduhan yang takkan masuk pada kita. Malah kita akan tahu cara pertahankan, kita tahu macam mana cara untuk menjaga kehormatan dan nama baik Nabi SAW, dan kita tahu cara yang betul dalam mempertahankan sunnah Rasulullah SAW. Saya buka pada soalan insya-Allah sampai sini dulu. InsyaAllah. Jadi bab cinta Nabi ni, kita ada cinta saja. Cinta, kenal Nabi, cinta Nabi, tahu apa Nabi suruh, Nabi larang, okay, dan kita taat dan dahulukan Nabi daripada kita. Mana kemudian kita sentiasa selawat dan sebut. Semua yang kita belajar ni melahirkan amalan. Selawatnya, cintanya, sebagainya, ini melahirkan amalan. Dan semua ni memerlukan pada ilmu. Dia tidak datang begitu saja. Okay, ada soalan tuan-tuan? Minta maaf dah pukul 4.43 tapi saya minta masa sikit. Asal kita lambat sikit hari ni insya-Allah. Ini memang belum masuk waktu. Okay, yang di tuan-tuan boleh tanya melalui suara bagi yang mengikuti melalui Zoom, atau tuan-tuan boleh tinggalkan soalan di komen dan saya sentiasa membaca. Okay, nota ni berkaitan dengan hadis terus ini. Hadis tuan-tuan boleh baca, tengok berkaitan dengan keadaan Nabi SAW, bagaimana Nabi SAW sangat sayang kepada kita, kepada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hadis yang ada di sini. Okey, ini tidak ada soalan. InsyaAllah kita tamatkan kuliah kita pada hari sampai selesai dulu insyaAllah. Semoga Allah SWT berikan keberkatan
kepada tuan-tuan dan puan bersama saya. Mohon maaf di atas kekurangan-kekurangan. Sekiranya ada kekurangan sebagainya, saya minta maaf banyak-banyak. Ada penyampaian, ada kekurangan dalam kurang fakta dan sebagainya, saya mohon maaf di atas kekurangan tersebut. Semoga Allah ada kebaikan, kalau ada yang betul, yang baik sebagainya, minta supaya Allah SWT berikan kita keberkatan dengan ilmu tersebut, kita faham, kita dapat amalkan dan sampaikan kepada orang lain, dan semoga ilmu yang kita belajar hari ini memberikan manfaat dan menghasilkan atau membuahkan amalan. Kita buat cinta Nabi ni bukan sebagai cinta yang kita nak kepada amalan yang terhasil selepas daripadanya. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah, terima kasih kepada barakallahu fikum, kepada yang mendoakan. Semoga Allah SWT temukan kita lagi pada minggu depan insya-Allah dengan tajuk yang sama, berkaitan dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan kedudukan Nabi berbanding dengan rasul-rasul yang lain, insya-Allah juga disediakan nota insya-Allah. Sampai sini, subhanakallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.